keselamatan di pintu masuk negara diperketat. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara akan diperketat bagi meminimumkan risiko penularan COVID-19, antaranya termasuk menjalankan pemeriksaan suhu badan bertujuan melindungi kesihatan dan keselamatan rakyat. Syarat itu, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perlu dipatuhi setiap pelancong dan pengembara dari seluruh dunia, bukan hanya individu dari China. Tidak ambil pendirian untuk diskriminasi mana-mana negara. Kerana kalau kita lihat umpamanya kadar kejangkitan di negara China yang diwar-warkan, kita juga tahu kematian di Amerika Syarikat akibat COVID-19 juga tinggi, begitu juga beberapa negara lain. Jadi kita ambil tindakan untuk menyelamatkan rakyat kita. Jadi siapa saja masuk harus dikenakan dipantau dan dikenakan syarat yang sama. Bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat Kabinet di Putrajaya, Datuk Seri Anwar menyatakan pelindungan kesihatan rakyat menjadi keutamaan kerajaan berbanding ekonomi. Untuk itu, tiada tolak ansur dalam melaksanakan langkah pencegahan penularan COVID-19 bagi mengelak kes jangkitan virus kembali meningkat. Datuk Seri Anwar turut menasihati orang ramai yang lengkap divaksin mendapatkan dos penggalak COVID-19 sebagaimana yang telah beliau lakukan sambil memaklumkan simpanan vaksin dalam negara masih mencukupi dengan jumlah sebanyak 6 juta dos. Setakat ini, 49% rakyat negara telah mendapatkan dos penggalak pertama, manakala 1.9% lagi telah lengkap dos penggalak kedua. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR tertakluk kepada keputusan Bank Negara Malaysia BNM. Keperluan itu adalah berdasarkan kepada peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Ikut peraturan dan undang-undang sekarang ini, OPR itu keputusan Bank Negara, bukan keputusan Menteri Kewangan. Jadi, perkara bincang, saya boleh bincang. Tapi itu adalah wewenang Bank Negara. Sebab itu dia lihat apa-apa tindakan, dia ada pengkhususan. Bank Negara itu soal kewangan, monetary policy. Kewangan itu fiskal, ekonomi itu dari segi makro. Penganalisis ekonomi menjangkakan terdapat 2 lagi kenaikan OPR tahun ini. Dalam sidang media yang sama, Perdana Menteri turut memaklumkan jumlah peruntukan bagi geran khas kepada Sabah dan Sarawak mengikut perkara 112D Perlembagaan Persekutuan harus dikaji setiap 5 tahun agar angkanya lebih munasabah. Pemberian khas tahunan kepada Sabah dan Sarawak itu belum pernah disemak sejak 1969. Peruntukan itu yang mulanya diberi sekitar 16 juta pada peringkat awal. 25. Ya, 16 dan 25. Tetapi dan harus dikaji semula setiap 5 tahun. Hal ini tidak berlaku. Dan oleh demikian kita harus memastikan ada peningkatan jumlah yang munasabah peruntukan yang berbeza daripada capitation grant ataupun road grant maris, ya. Sehubungan itu, Perdana Menteri berkata kerajaan persekutuan akan menghidupkan semakan jumlah geran itu dan berharap dapat dimutamatkan dalam pertemuan bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji J. Noor di Kuching akhir bulan ini.
Formula jumlah kenaikan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak berasaskan perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan akan dimuktamad dalam mesyuarat pertama Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPM A63 dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijadual berlangsung Februari depan. Kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan mesyuarat turut melibatkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Obeng dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Noor akan diadakan di Kuching. Mesyuarat pertama dijadualkan pada Februari ini yang juga akan menjadi lawatan rasmi pertama Perdana Menteri ke Sarawak. Beliau yang juga berkata jawatankuasa teknikal MA63 yang dipengerusikannya akan melihat dan meneruskan perbincangan dengan semua agensi serta memutamatkan perkara yang belum diputuskan untuk dibawa ke MTPMA 63. Perdana Menteri siang tadi mengumumkan beberapa perkara melibatkan M63, antaranya mempertimbang jumlah pemberian khas kepada kedua-dua negeri dikaji setiap 5 tahun agar lebih munasabah. Kerajaan turut memberi komitmen untuk meneruskan projek lebuh raya Pen Borneo, Sarawak dan Sabah bagi menambah baik secara berperingkat jaringan infrastruktur jalan persekutuan di kedua-dua negeri. Projek Pen Borneo Sarawak kini telah 91% siap, manakala Pen Borneo Sabah siap sebanyak 73%. Datuk Seri Fadilah turut memaklumkan kerajaan komited meneruskan projek Sarawak Sabah Link Road yang terdiri daripada fasa 1 lawas persimpangan Long Lopeng kini 10% siap dan fasa 2 serta lebuh raya Trans Borneo yang melibatkan Miri Limbang lawas. Trans Borneo akan dimulakan sebaik sahaja Kementerian Kejaraya selesai melantik kontraktor yang dijangka dimuktamadkan pada 2024. Laporan kajian keberkesanan pembayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tanpa tunai atau JKMP bakal dibentangkan dalam tempoh terdekat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kajian berkenaan telah selesai dijalankan JKM. Jadi apa yang kita nak buat di sini lah, kita nak melihat dari segi manfaatnya mana yang lebih baik. Kalau lebih ramai lagi nak yang cash payment, oleh kerana itu adalah pengurusan kita sendiri, mungkin tak ada masalah untuk kita membuat pertukaran balik lah. Tapi ianya akan mengambil masa lah kerana ada sistem tertentu lagi yang perlu dilakukan. Beliau mengulas cadangan Presiden OKU Central Datuk Raz Adi Barazi agar JKMP dimasukkan kerana tidak mesra pengguna dan menyukarkan penerima untuk membuat pembelian dengan kad bayaran tanpa tunai. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sentiasa bersedia untuk mengadakan kerjasama strategik dengan Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB dan Badan Bukan Kerajaan NGO Komuniti Orang Kurang Upaya OKU bagi meningkatkan akses kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi bagi OKU. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Chin berkata ketika ini tahap pencapaian negara dalam menjamin akses kemudahan ICT bagi golongan OKU penglihatan masih jauh berbanding standard di negara maju. Justru jalinan kerjasama antara KKD dan MAB serta NGO boleh diperluaskan kepada program kesedaran mengenai hak dan keperluan OKU penglihatan kepada masyarakat agar golongan ini tidak terus terpinggir. Bekerjasama untuk pastikan bahawa golongan OKU juga terlibat dalam ekonomi digital ini. Kerana ekonomi digital ini adalah satu trend yang terbaru. Hari Braille Sedunia disambut pada 4 Januari setiap tahun bagi meraihkan kepentingan dan kesedaran terhadap huruf Braille sebagai medium komunikasi OKU penglihatan.
Jumlah kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sepanjang 2022 mencatatkan peningkatan sebanyak 150.7% atau 39,737 kepada 66,102 kes berbanding 26,365 pada 2021. Pada 2021 dan kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan jumlah kumulatif kematian akibat komplikasi denggi yang dilaporkan pada 2022 pula ialah 56 berbanding 20 bagi tempoh sama pada 2021 iaitu peningkatan 36 kematian atau 180%. Justeru, semua pihak perlu memberi perhatian serius dengan peningkatan kes dan kematian akibat denggi. Tindakan pencegahan amat diperlukan bagi memastikan demam denggi dapat diatasi dan semburan racun serangga tidak akan menyelesaikan masalah jika tempat pembiakan nyamuk Aedes tidak dihapuskan. Pesakit denggi tidak bergejala yang melawat ke tempat baharu boleh menyebarkan virus itu apabila digigit nyamuk Aedes. Dan bagi menurunkan kejadian kes dan wabak denggi, beliau menyarankan negeri yang dilanda banjir seperti Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Perak, Kedah, Sabah dan Sarawak agar melaksanakan aktiviti pembersihan longgokan sampah serta sisa seminggu selepas air surut untuk mengelak daripada menjadi tempat pembiakan Aedes. Malaysia dan Indonesia mengadakan perbincangan mengenai kaedah untuk mempertingkatkan kerjasama pemburuan khususnya dalam memberikan pelindungan kepada pekerja warga Indonesia di Malaysia. Perkara itu dibincangkan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar dan Duta Besar Indonesia di Malaysia Hermono ketika kunjungan hormat di Kementerian Sumber Manusia siang tadi. Kenyataan Kementerian Sumber Manusia memaklumkan kunjungan hormat itu bagi membincangkan isu hubungan dua hala perburuhan antara Malaysia dan Indonesia yang bakal menjadi agenda di peringkat tertinggi kedua negara semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jakarta pada 8 dan 9 Januari ini. Malaysia dan Indonesia telah menjalin hubungan perburuhan menerusi dua memorandum persefahaman MOU yang melibatkan pengambilan pekerja warga Indonesia bagi sektor formal dan sektor pekerja domestik. Malaysia dan Indonesia juga telah menggunakan platform mesyuarat jawatankuasa kerja untuk membincangkan isu mengenai pembantu domestik Indonesia PDI secara berkala dengan mesyuarat akan datang dijangka diadakan di Indonesia Februari depan. Malaysia komited untuk melaksanakan sistem satu saluran OCS sebagai platform tunggal bagi kemasukan pekerja domestik Indonesia ke negara ini bagi mengelak kemasukan melalui saluran lain yang boleh menjurus kepada pekerja tersebut menjadi mangsa eksploitasi buruh. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan rejim Israel menceroboh Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitar masjid pada Selasa. Pencerobohan terancang diketuai Menteri Keselamatan Israel Itamar bin Gvir dan tentera rejim Israel adalah provokasi dan jelas melanggar status quo Baitul Maqdis dan Al-Haram Al-Sharif. Kenyataan Wisma Putra menyebut Malaysia menyeru masyarakat antarabangsa supaya memastikan Israel bertanggungjawab atas tindakan haram itu dan menuntut rejim berkenaan menghentikan serta-merta sebarang provokasi demi kepentingan keamanan dan kestabilan. Malaysia berdiri teguh dan bersolidariti dengan rakyat Palestin dan mengulangi bahawa status Al-Quds Al-Sharif sebagai tapak suci umat Islam. Malaysia juga mengesahkan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap rakyat Palestin dan usaha untuk mendapatkan kebebasan dan merealisasikan aspirasi untuk sebuah negara Palestin yang merdeka serta berdaulat berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Pada Selasa, Itamar bin Gvir melawat kompleks Masjid Al-Aqsa sehari selepas beliau mengumumkan untuk menangguhkan lawatan itu. Palestin dan beberapa negara Arab menyifatkan lawatan berkenaan sebagai provokasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan pengisytiharan perang.
Sepasang suami isteri ditahan bagi membantu siasatan melakukan pengabaian selepas tidak menghantar anak mereka untuk rawatan kerana melecur akibat bermain api di timbunan sampah di Kampung Parit Kuching Pontian Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Syafiee Taib mengesahkan pasangan berusia 36 dan 33 tahun itu ditahan ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Siasatan mendapati kanak-kanak terbabit melecur hampir keseluruhan badan akibat bermain api berhampiran timbunan sampah dibakar di rumahnya. Namun selepas 5 hari kejadian, ibu bapa mangsa masih tidak membawanya menerima sebarang rawatan, sebaliknya hanya membeli ubat tahan sakit dan ubat sapu di farmasi. Kanak-kanak itu kini stabil di Hospital Pontian dan akan dibawa ke Hospital Sultanah Aminah untuk rawatan lanjut. Prosiding membela diri pengasas rumah bonda Siti Bainun Abdul Razali atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja perempuan sindrom Down yang dikenali sebagai Bella ditangguhkan lagi. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Colin Lawrence Quera, membenarkan penangguhan sementara itu. Kebenaran berkenaan selepas Peguam Siti Bainun, PJ Cyril memohon supaya perbicaraan bela diri anak guamnya di Mahkamah Session pada 5 dan 6 Januari ditangguhkan sehingga bantahan awal pendakwaan diputuskan oleh Mahkamah pada 13 Januari. Siang tadi ditetapkan untuk pendengaran bantahan awal pendakwaan terhadap permohonan Siti Bainun supaya 2 pertuduhan dihadapinya disemak semula oleh Mahkamah. Seorang bekas eksekutif pembinaan Petronas Carigali Sdn Berhad mengaku tidak bersalah di 2 Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 37 pertuduhan rasuah dan 6 pengubahan wang haram melibatkan wang berjumlah lebih 6 juta ringgit berhubung kerja-kerja penyelenggaraan. Tertuduh Muhammad Amal M. Razalan, 36 tahun, membuat pengakuan itu selepas 37 pertuduhan rasuah membabitkan 6.1 juta ringgit dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub. Manakala 6 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan lebih RM900,000 di hadapan Hakim Azura Alwi. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri, sementara tertuduh diwakili Peguam Datuk Hasnal Rizwa Marikan. Hakim Rozina kemudian membenarkan jaminan RM150,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri di Pejabat SPRM Putrajaya sebulan sekali selain tertuduh disenarai hitam untuk keluar negara sehingga kes selesai. Manakala Hakim Azura membenarkan jaminan RM30,000 dengan seorang penjamin. Kedua-dua mahkamah menetapkan sebutan kes pada 15 Februari ini. Kemalangan maut, insiden kepala air dan pesawat terhempas antara tragedi menyayat hati berlaku pada 2022 dan tidak terkecuali tragedi tanah runtuh Batang Kali pada penghujung tahun yang mengorbankan lebih 30 nyawa. Kita ikuti imbasan tragedi 2022 yang telah disediakan oleh Nurul Asmawati Harun, Noridayu Dahlan dan Siti Nurul Husna Buhari. Tanggal 12 Mei, kereta dinaiki 5 pelajar Universiti Sultan Azlan Shah dirempuh dari belakang sebelum terbakar. Semua mangsa rentung selepas gagal menyelamatkan diri akibat tersepit. Kemalangan melibatkan 3 kenderaan itu berlaku berhampiran terowong Menora Lebuh Raya Plus. Pada 17 Julai, 4 penunggang motosikal dipercayai terlibat lumba haram maut dalam nahas jalan raya di Pulau Pinang.
3 daripada mereka meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang lagi di hospital. Nahas turut melibatkan 3 lagi penunggang motosikal yang lain. 4 pengguna jalan raya maut di lebuh raya Pantai Timur berhampiran Kuantan pada 27 Ogos lalu. Nahas dipercayai terjadi selepas sebuah trailer merempuh lori penunda yang sedang menunda sebuah kereta rosak. Kenderaan berat itu turut dilapor merempuh satu lagi kereta yang berhenti di lokasi kejadian. Tertimbus ketika melakukan kerja mengorek tanah. Tanggal 16 Disember, negara dikejutkan dengan insiden tanah runtuh batang kali. 31 mangsa termasuk 13 kanak-kanak maut. Operasi mencari dan menyelamat berakhir selepas 9 hari digerakkan. Tragedi merupakan yang kedua terbesar membabitkan jumlah mangsa maut selepas runtuhan kondominium Highland Tower pada 1993 yang mengorbankan 48 nyawa. Sepanjang tahun 2022, tragedi Batangkali antara tragedi paling tragis, mengesankan, memilukan dan meruntun jiwa. Ironinya, ini merupakan isyarat kepada kita supaya bertindak segera menangani serta menyelesaikan isu ketidakstabilan ekosistem alam sekitar pada 2023 ini supaya tiada lagi nyawa menjadi korban kealpaan dan kerakusan pembangunan. Imbasan tragedi 2022, RTM. Sukan KBS akan tetap meneruskan siasatan insiden jurulatih bola tampar yang menampar 2 pemain pada pertengahan bulan lalu dan perkembangan itu dimaklumkan Menteri Belia dan Sukan Hanayo menerusi capan di akaun Twitter miliknya.
Menurutnya, KBS akan meneruskan siasatan bebas biarpun ibu bapa pemain berkenaan sudah menerima permohonan maaf jurulatih terbabit selain kenyataan dikeluarkan Esko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Melaka VP Shanmugam. Insiden tersebut berlaku ketika kejohanan bola tampar remaja bawah 14 tahun di Kota Tinggi Johor. Kedua-dua bapa pemain yang terlibat sudah pun sepakat memaafkan jurulatih berkenaan dan berharap isu itu selesai serta tidak diperbesarkan mana-mana pihak. Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA sebelum ini sudah menggantung jurulatih terbabit dari semua aktiviti bola tampar kebangsaan. Sementara itu, jurulatih berkenaan memohon maaf secara terbuka kepada pelajar dan keluarga mereka. Saiful Hadi Amar, 44 tahun yang juga seorang guru di sebuah sekolah rendah Alur Gajah mengakui kesal dengan tindakan tersebut dan terbuka menerima apa jua bentuk tindakan daripada mana-mana pihak. Saya memohon maaf kepada semua pemain yang terlibat, terutama sekali kedua-dua pemain yang terlibat, ibu bapa, kepada kelab saya sendiri, Kelab Mastanah, serta Bola Tampar Malaysia, serta Bola Tampar Melaka dan juga seluruh komuniti bola tampar yang berada di Malaysia. Saya sedia dan saya reda dengan segala keputusan yang bakal dikenakan kepada saya. Saya harap perkara ini akan menjadi pengajaran kepada diri saya sendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas perjumpaan khas bersama keluarga dua remaja yang terlibat yang turut disertai Esko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan VP Shanmugam, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syafawi Ismail dan Presiden Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA Hin Boon Yew. Tindakan terhadap Saiful Hadi akan diputuskan Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA selepas siasatan persatuan itu bersama Kementerian Pendidikan KPM selesai dilakukan. Esko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan VP Shanmugam berkata isu berkenaan memerlukan penelitian yang rapi kerana mendapat perhatian pelbagai pihak. Sebenarnya pihak satu, jurulatih wajib sekali lagi minta maaf dalam umum. Dua, mungkin nggak kena ataupun sijil latihan beliau akan ditahan selama setahun ke 2 tahun mungkin. Digantung lah. Kerana ini dah jadi satu tindakan dan kami terpaksa mewakili persatuan-persatuan lain. Kalau kita tidak mahu satu kes yang berlaku dan tidak ada tindakan, maka ia akan jadi presiden kepada kes-kes lain. Mengulas lanjut, beliau memohon semua pihak untuk tidak lagi memperbesarkan isu berkenaan kerana ia bukan hanya menjejaskan emosi jurulatih yang terlibat, sebaliknya turut mengganggu emosi kedua-dua pelajar perempuan berkenaan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam perpaduan.